Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Nadir Nasar di Cinema #Ini Cinemaku. Seperti biasa, Nadir akan memberitahu anda semua tentang info industri seni tanah air dan juga luar negara. Untuk pengetahuan semua, Nadir berada di Dewan Bahasa dan Pustaka yang terletak di Menara Dewan Bahasa Kuala Lumpur. Asalnya dikenali sebagai Balai Pustaka yang ditubuhkan pada tahun 1956 di Johor Bahru di tengah semangat perjuangan kemerdekaan tanah Melayu untuk menggerak dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Baiklah, untuk isu minggu ini, disiplin artis. Jom kita zoom in. Untuk segmen Zoom In minggu ini, kita akan bercerita tentang disiplin artis. Bila bercakap tentang disiplin artis, tentu ada pelbagai pandangan dari seorang artis, pengarah atau penerbit itu sendiri. Kita akan bersama Zul Arifin, Yusri Abdul Halim dan Erma Fatimah. Kalau dari segi disiplin secara luarannya, dari segi call time sebagainya, banyak lagi artis yang masih datang ikut suka hati, masih banyak. Ada juga yang bagus, ramai juga yang bagus. Tapi itu disiplin secara luaran. Kalau segi dalaman adalah disiplin mengenali seorang karakter tu. Because saya bila banyak kali shoot di mana saya suka tanya diorang dulu. Saya banyak lagi pelakon masih zaman menghafal dialog. Because benda tu saya rasa tu dah takut lama tu. Memang cara lakonan yang lama. Saya suka mereka memahami dialog. Seluruh selat akan membuat hidup. Jangan kau biarkan mereka mendarat. Akan aku melayari tengah malam buta. Membiarkan kau dan putri itu berdua. Your life untuk setiap pelakon tu tidak bermula pada page 1 di skrip tu. Your life starts way before that. So you have to know that character to play that character well. Disiplin artis tu sama je lah. Saya pun pernah melalui, saya pun tak disiplin dulu. Pernah je masa tengah glamour-glamour, masa baru jadi pelakon, masa macam perut dapat bunga, masa tu rasa macam wow, aku popular. People wait for me, okay, sebab aku star. I think the same thing happen again and again and again kepada artis-artis ni. InsyaAllah, amin amin. Ni makan ni. Kuih aku beli je, tak ada nak buat apa untuk hang. Makan kata panas tadi. Disiplin saya pun not 100% sangat ke arah tu. Saya pernah datang lewat. Bukan pernah, banyak kali juga actually. Saya datang lewat. But I think discipline is about, for me, saya punya perspektif mengenai disiplin adalah to get the job done, you need to do whatever it takes. And then you really kena tahu yang you shoot tu cerita apa, objektif cerita tu untuk apa. Orang produce cerita tu untuk apa. Orang tayang dekat TV untuk apa. Mana boleh masuk masjid? Kau semua solat. Bukan tidur. Susah sangat daripada kecil. Kau tak tahu main yatim. Mana melawan dah. Kau kurang ajar. Yang membezakannya satu saja. Yes, you can be so diva, you can be so undisciplined, tetapi apa sebenarnya matlamat hidup you dalam industri ni? Kalau you ada matlamat hidup, you ada impian you dalam industri ni, you will automatically change your discipline to become committed to your work. Angka kata geng. Pernah tak berhadapan dengan artis yang disiplinnya agak tidak memuaskan? Oh, of course. Ramai artis yang tak disiplin sekarang. Tapi I tengok diorang macam tengok diri I masa dulu. Ada, tetapi artis-artis ni kena beri didikan dan jeritan lah. Tak, saya ni sebenarnya dulu saya garang. Saya akui saya dulu garang. Dan saya memang ada ramai yang artis yang takut. Tapi saya rasa benda tu, garang-garang ni does not work well for their state of mind bila diorang shoot. Saya kena be friends with them. So bila kita berkawan, diorang rasa macam berat nak menipu kawan dan sebagainya. So it becomes like more like macam personal relationship bila kita shooting. Itulah dia kata-kata Kak Erma Fatimah, Abang Yusri Abdul Halim dan juga Zul Arifin. Sebab kata Kak Erma Fatimah, dia tak kisah sangat pasal disiplin artis ni. At least kerja kenalah TikTok. Okey, sekarang ni Nadir berada di depan Galeri Bahasa Jiwa Bangsa. Kalau anda semua nak tahu, di dalam Galeri Bahasa Jiwa Bangsa ini terdapat banyak maklumat tentang DBP sejak ia ditubuhkan sehinggalah sekarang. Okey, jom kita ke segmen seterusnya. Anda masih ingat tak tentang watak Sabariah dan juga Kasim Selamat di dalam filem Ibu Mertuaku? Jom kita lihat serba sedikit info tentang seniwati hebat ini. Sabariah, mana itu Kasim Selamat? Marilah adik, hai mari sayang, ikutlah anak, adik jangan lupa.
Kepada siapa yang menonton filem Alibaba Bujang Lapuk, pastinya akan mengingati watak Margina bersama Apek dengan lagu Ayah Cik Siti. Itulah filem pertama kemunculan beliau di layar perak. Datuk Dr. Hajah Sarimah binti Ahmad, lebih dikenali dengan gelaran Seniwati Sarimah, telah mencipta nama dalam dunia lakonan sekitar tahun 1960-an dan orang yang pertama mencungkil bakatnya ialah Allahyarham Ayah Long. Filem-filem yang telah mengangkat namanya di persada seni ialah seperti filem Ibu Mertuaku, Malu 3, Tiga Abdul dan banyak lagi. Beliau telah membintangi sebanyak 41 buah filem dan pernah memenangi anugerah pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia kedua pada tahun 1981 menerusi filem Dia Ibuku. Seniwati Sarimah juga pernah membintangi filem Usaha Sama antara Malaysia dan Filipina berjudul Malaysia 5 pada tahun 1976. Arnold Schwarzenegger bukan saja terkenal sebagai pelakon, namun beliau juga terkenal dalam bidang bina badan, usahawan dan politik. Pelakon kelahiran Austria ini dilahirkan pada 30 Julai 1947 dan mula menceburkan diri dalam bidang bina badan pada tahun 1961 ketika berusia 14 tahun. Beliau pernah menyandang gelaran Mr. Universe sebanyak 5 kali, Mr. Olympia sebanyak 6 kali dan Mr. World sekali. Kerjaya beliau dalam bidang lakonan bermula pada tahun 1970 menerusi filem Hercules in New York. Disebabkan minat kepada watak Hercules yang amat mendalam, beliau sering memegang watak seperti Conan, Terminator dan Commando. Pada tahun 1988, beliau berlakon dalam filem Twins, filem komedi yang pertama beliau berlakon di samping Danny DeVito. Kebanyakan filem aksinya telah mencapai jualan terlaris di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai seorang jutawan. Beliau aktif dalam bidang politik dan telah menyertai Parti Republikan dan beliau pernah menjadi Gubernur California yang ke-38. Schwarzenegger tidak mengambil gaji tahunannya sebagai Gubernur sebanyak USD 175,000. Malah, beliau telah mendermakan kesemua gaji tersebut kepada badan kebajikan yang dikendaki. Finas menerusi pengerusinya yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid telah mengeluarkan satu kenyataan media pada 5 Oktober lalu mengenai pematuhan SOP penggambaran oleh syarikat produksi dalam mencegah penularan COVID-19 berikutan peningkatan kes yang menyebabkan beberapa negeri antaranya dikenakan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Kenyataan media itu mengingatkan syarikat produksi tempatan agar mematuhi pelaksanaan garis panduan yang telah ditetapkan kerajaan, antara lain meliputi protokol pencegahan penyakit dan sekatan serta mengelak sebarang aktiviti penggambaran di kawasan yang diklasifikasi sebagai zon merah bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Pada 9 Oktober lalu telah berlangsung bengkel asas penceritaan, lakon skrin dan pengurusan produksi di Auditorium Finas Cawangan, Sarawak. Bengkel anjuran Finas dengan kerjasama Persatuan Anak Seni Sarawak itu disertai kira-kira 50 penggiat seni kreatif menampilkan Datuk Zulkifli M. Osman sebagai fasilitator. Turut diadakan majlis penutupan dan penyampaian sijil yang dihadiri antaranya Menteri Muda, Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Yang Berhormat Encik Abdullah Haji Saido dan Ahli Perbadanan Finas Yang Berbahagia Datuk Nur Hayati Haji Ismail. TV Sarawak, kini dikenali sebagai TVS, hadir dengan konsep baharu, segar dan menginspirasikan menerusi penjenamaan baharu bermula 10 Oktober lalu bersempena sambutan ulang tahun kelahiran Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud. Majlis pelancaran di Pusat Convention Borneo Kuching itu telah dirasmikan oleh Tun Abdul Taib bagi memperkenalkan TVS dengan identiti baharu dalam menginspirasikan dunia dan memasuki detik bersejarah untuk Sarawak. Seramai 43 wajah baharu TVS iaitu pembaca berita dan pengacara rancangan diperkenalkan pada majlis yang turut diserikan dengan persembahan bakat Sarawak Bob Yusof, Dewi Liana Serista, Melissa Francis dan Nor Nazawani. TVS kini boleh ditonton menerusi saluran 122 Astro dan Astro Enjoy atau melalui aplikasi Astro Go. Saya masuk first season lah untuk rancangan Sinaran Pasport tu lah. Lepas tu dah berjaya masuk TV, seronok pula. Itu yang start tu.
Hai, saya Rosyamno dalam segmen Nostalgia. Sudah lama kau tarik lu punya isi perut. Datuk Rosyamno nama yang tidak asing lagi dalam industri perfilman tanah air. Datuk Rosyam mula mengorak langkah menjadi seorang pelakon setelah tamat SPM dan mengikuti sepupunya iaitu Faizal Hussein. Arwah mak saudara saya, Mayur Ismail, dia kata buat apa sekarang? Cakap tak ada apa mak ngah, tengah tunggu SPM. Dia kata nak berlakon tak? Alamak, nak lah kan. Jadi dia kata kalau nak nanti tunggu Pak Ngah balik, arwah ni balik, nanti kita screen test. Tapi Faizal Hussein sepupu saya ni, dia lah yang betul-betul bagi semangat kat saya. Dan saya punya audition tu ala-ala boleh je lah, tapi Faizal lah yang pergi cocok arwah bapak dia, cakap boleh pak. Dan itulah permulaan saya dalam filem Gila-Gila Remaja. Tak lama lagi aku akan kembali ke Bandaraya untuk mengambil peperiksaan. Peperiksaan. Dulu memang terlalu susah. Sebab apa? Dulu penerbitan filem ni tak banyak. Satu tahun filem ada 5-6 filem je dikeluarkan. Kita orang baru. Lepas tu drama swasta tak ada. Yang ada masa tu adalah series macam PJ, Opa. Saya sendiri pun semua orang tahu berlakon usia 17 tahun, tapi saya mula popular ketika usia 32 tahun. Satu jarak masa yang begitu panjang, tapi saya tak kisah sebab apa. Jarak masa yang panjang tu memberi pengalaman kepada saya yang besar lah untuk saya terus berjuang dalam industri ni. Ikut arahan aku. Aku yang handle kes ni. Tapi disebabkan kau, dia terlepas. Apa agaknya kenangan akan diingati sampai bila-bila. Bila ada satu festival filem, bila sampai turn saya nak ambil gambar, dia cakap dengan saya, awak tak payah sebab awak tak popular. Saya macam malunya. Tapi saya bersyukur kerana sahabat tu buat macam tu, sebab dia menjadi satu cabaran untuk saya. Dan saya cakap dalam diri saya, satu hari nanti kau mesti berebut nak ambil gambar aku. Saya tak marah kat dia kerana saya macam dididik dengan cabaran-cabaran yang macam tu. Dan betul, sampai masa dia memang terpaksa ambil gambar saya, berebut nak ambil gambar saya. Tapi saya tak pernah cerita pada dia lah benda tu. Kembali bersama saya di Sinema #IniSinemaku. Tadi kita telah bernostalgia dengan Datuk Rosyamno daripada zero hinggalah ke hero. Dia bukan sahaja seorang pelakon dan penerbit, malah dia adalah seorang usahawan yang berjaya. Terdapat banyak tempat-tempat menarik di Menara DBP. Kini Nadir berada di depan Anjung DBP yang menempatkan kedai buku dengan pelbagai koleksi buku untuk anda miliki. Baiklah, kita ke segmen seterusnya. Segmen casting bersama pelakon dan juga pelawak Ropi. Hang apa cerita? Kita share bisnes joint venture. Untung sama-sama. Lepas tu Zahid bin Tajuddin atau lebih dikenali sebagai Ropi merupakan seorang pelakon, pelawak, pengacara dan penyanyi yang sememangnya dikenali dalam industri hiburan di Malaysia. saya asalnya cebur diri, saya tinggi nak masuk TV lah. Tinggi nak masuk TV. Lepas tu dah dapat masuk TV, saya masuk first season lah untuk rancangan Sinaran Pasport tu lah. Lepas tu dah berjaya masuk TV, seronok pula. Itu yang start tu, masuk kali kedua. Sebelum hang cakap, aku dah tahu. Sebab masa aku buka poster tadi, aku punya bulu rumah naik sampai ke tengkuk. Saya suka watak komedi lah. Watak yang boleh buat orang gelak, itu je lah. Watak serius pun ada juga try, tapi orang lebih selesa saya dengan komedi lah. Tahu dekat aku boleh makan tu makan benda. Cabaran yang saya pernah hadapi kalau buat stunt lah. Kadang-kadang dalam satu cerita komedi tu pun ada juga kita kena melompat, apa semua kita buat. Yang itu memang faktor usia saya dan badan saya nak lompat-lompat tu nak balik lagi. Sekarang ni dah tak berapa sangat lah. Kalau dulu masih boleh lah. Hang tak payahlah nak menangis. Orang rumah hang, arwah orang rumah hang meninggal, bukan salah hang pun. Abang tinggi nak watak, kalau pernah tengok cerita Tak In kan, Wahid Senario, saya nak watak-watak macam tu, yang berat lah. Yang watak macam kita ada macam terencat sikit ke, itu memang saya tinggi, tapi tak ada orang nak panggil lah. Saya boleh bawa watak tu, saya janji saya boleh bawa, tapi orang tak panggil, sakit pula hati kita. Hanya orang yang memiliki cinta je, Mak, yang faham ni. Dia tampakkan dia tenang.
Filem ini mengisahkan tentang Adam yang menyangka Lisa telah mencuri lagunya lalu berdepan konflik dengan gadis itu. Namun selepas menyedari kesalahannya, beliau meminta maaf dan mulai saat itu, kedua-dua mereka mula menyukai antara satu sama lain. Namun, satu konflik timbul. Apakah yang terjadi? Nantikan kemunculan filem ini tidak lama lagi. Boleh buat kau senang tentang cinta. Aku lebih rindu macam ni. Aku pun sayang kau. Sebuah filem komedi arahan Cik Mi ini memaparkan kisah anak-anak lelaki di kampung yang berkaitan dengan cara tradisional. Pelbagai alasan dan usaha cuba dilakukan agar upacara itu tidak diteruskan. Apakah yang berlaku? Ingin tahu kisah selanjutnya dalam Masuk Jawi? Nantikan filem yang dibintangi oleh Ropi, Zainul Ismail dan Badrun Munir tidak lama lagi. Hak tu lelaki tu. Lintah! Apa-apa ni? Susahnya apabila orang tak faham. Yang menjadi tak susah tu apabila orang-orang memahami apa kehendak-kehendak filem sebenar. Pening kepala mak tengok kamu tu. Ke hulu, ke hilir. Kak. Segmen Sutradara minggu ini kita bercerita tentang Raja Azmi. Raja Azmi yang lebih selesa disapa sebagai Kak Mi merupakan seorang pelakon, pengarah dan juga penerbit filem di Malaysia. Kak Mi sebenarnya tak suka jadi pengarah. Kak Mi pernah mengarah satu filem sahaja sebenarnya and I don't like to direct. Kak Mi tak suka mengarah dan baru Kak Mi sedar rupanya forte Kak Mi bukan mengarah. Tapi Kak Mi lebih gemar kepada menulis dan of course menerbit lah. So far memang Kak Mi menceburi bidang perfilman ni sebagai producer. Bukan penulis, tapi oleh kerana isu Kak Mi ni, tak tahulah tiba-tiba Kak Mi ni selalu overshadow pengarah dalam setiap filem yang Kak Mi terbit. Jadi orang selalu salah sangka ingat Kak Mi ni pengarah. Beliau terkenal sebagai penerbit komik autobiografi anak-anak sidik dan siri animasinya. Selain itu, antara filem-filem terbitannya ialah Black Widow Wajah Ayu, Cinta 200 Era dan Haru Biru. Selain itu, beliau juga aktif menulis dan berlakon. Dalam bidang perfilman, Kak Mi pilih sebab Kak Mi nak glamour je mulanya. Kan? Kak Mi kahwin dengan jalani sidik. Wah, masa tu meletup, siapa tak kenal anak-anak sidik. So Kak Mi ngap salah seorang brother dapat jalani. Memang aman, bahagia hidup. So Kak Mi macam, tak cukup je lah, tak cukup famous lah jadi isteri jalani sahaja. Kak Mi nak lagi famous. So Kak Mi pun suka menulis. Kak Mi tulis-tulis buku, tulis kisah hidup perjalanan dia orang. Haji Sidik especially tak boleh didiamkan. Mereka ibarat akan jadi hero negara dan ternyata jadi hero negara. Itu yang Kak Mi wujudkan dengan anak-anak Sidik semua tu, animasi apa semua tu. Kenapa duduk terkangkang tu? Cuba duduk elok-elok. Aduh, takut lah, Mak. Alan sakit apa? Aduh, jangan takut. Alan demam aja. Sebelum tu Kak Mi nak buat filem sebab Kak Mi menulis novel Black Widow. So dari situ Kak Mi cakap satu-satunya jalan waktu itulah tahun 93 kan. Siapa nak famous je buat filem, keluar paper, keluar magazine. So Kak Mi cakap apa jalan nak keluar magazine, nak keluar paper, nak lakukan novel Black Widow. Kak Mi buat filem. Jangan Ikram, tak baik. Dosa. Abang jangan nak buat kerja gila bang. Buat ucap. Adakah susah untuk bekerja di dalam industri perfilman ini? Ada yang susah, ada yang tak. Tapi dia ada dua-dua sekali lah. Yang susahnya apabila orang tak faham. Yang menjadi tak susah tu apabila orang-orang memahami apa kehendak-kehendak filem sebenar. Kalau disebut kita pergi kepada filem saja, sebab tak ramai yang memahami tentang apa itu filem. Tapi ramai yang seronok nak buat filem. Sebab macam Kak Mi dululah nak famous, nak glamour. Dunia glamour memang seronok. Kak Mi suka sampai sekarang. Sebab semua producer cakap, oh saya buat filem lain dan lain. Lain dan lain. Apa yang lain daripada yang lainnya? Sama je. Tak ada yang sofa lain. Tak tahu. Kelainan itu akan muncul apabila orang akan terkejut dengan filem dia tu. Itulah kelainan. Tapi kalau setakat you sendiri yang bercakap, oh ni lain dari lain. Semuanya lain. Tak ada yang lain. Lain cerita je. Filem is filem. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Sinema #IniSinemaku. Kini saya berada di Auditorium Dewan Bahasa dan Pustaka dan dewan ini boleh memuatkan 430 penonton. Dan di sini jugalah pernah dianjurkan konsert Datuk Seri Siti Nurhaliza
dan juga final pencarian gadis Melayu musim pertama. Itulah dia, di awal segmen tadi kita bersama sutradara Raja Azmi yang terkenal dengan filem Black Widow, Wajah Ayu, Cinta 200 Ela dan juga Haru Biru. Okey, untuk segmen seterusnya kita akan bersama dengan seorang artis yang bermula sebagai seorang pelakon dan kini seorang penerbit drama yang terkenal. Siapa lagi kalau bukan Datuk A. Aida. Jom, roll it. Segmen Hot Seat minggu ini kita bersama pengarah serta penerbit yang tidak asing lagi iaitu Datuk A. Aida. Sepanjang bergelar anak seni, Datuk A. Aida telah membintangi lebih dari 50 buah drama dan beberapa filem. Sebenarnya saya ni bermula daripada bawah. Dulu saya berlakon. Lepas tu saya menjadi assistant director. Lepas tu saya direct. Lepas tu alhamdulillah saya dapat gifted. Secara tiba-tiba boleh buat skrip. Sampai bila nak tahap tu aja, so I want more. So I pun bukalah A. Aida Production. Kita kena fokus, tahu tak? Kita tahu apa kepakaran kita. Macam saya, kalau orang nak tipu saya buat drama, sorry, okay? I know everything A to Z. Kenapa kau tak empit nak nyawaku? Untuk menerbitkan sebuah drama, cabaran yang paling besar saya rasa of course lah bila salah seorang pelakon kita meninggal ke kan. Bayangkan kalau kita dah shoot 90%, minta jauh lah. Tetapi itulah yang selalu sebagai seorang producer kita fikir risiko dia. Sebab pernah terjadi. That's why I pun masuk di dalam note I, maknanya kena itulah cabaran. Dan juga kadang-kadang pelakon sakit. Pernah terjadi kepada saya sampai 2 minggu rasanya saya buat cerita Kudus. Saya punya second hero kena kecil tikus. Jadi apa agaknya antara kenangan manis sepanjang berada dalam industri ini? Kenangan manis ialah apabila saya berjaya menerbitkan saya punya first filem dan juga adalah hasil skrip saya Ratu Kalajengking. 2 kali Siti rampas hak saya, Mak Isah. Saya nak Mak Isah ajar dia cukup-cukup biar dia merana sampai dia mati. Inspirasi kepada You Osman, fokus. Nak buat apa fokus. Kalau pandai jahit baju, buka kedai jahit baju. Pandai masak, buka restoran. Itu je, fokus. Itulah dia Datuk A. Aida. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh beliau, macam orang kata lah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Semoga beliau boleh menjadi contoh dan inspirasi anak muda zaman sekarang. Nak tahu Nadi di mana? Nadi di Sanggar Tun Sri Lanang di Aras 31 Menara DBP. Wow, pemandangan yang menarik daripada Aras 31 Menara DBP. Dan di sini juga diadakan majlis-majlis eksklusif anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu sahaja yang dapat Nadi kongsikan pada episod kali ini. Untuk info lebih lanjut, anda boleh layari www.finas.gov.my dan jangan lupa untuk mengikuti perkembangan Finas di Instagram dan juga Facebook. Pesanan daripada kami, tim sinema, untuk mengingatkan anda untuk menjaga SOP dan jarak 1 meter di mana anda berada. Dengan kerjasama kita semua, kita pasti menang menangani COVID-19. Jangan lupa untuk saksikan saya di minggu hadapan setiap Sabtu jam 9 malam hanya di YouTube Finas Malaysia. #ini Sinemaku. Assalamualaikum. Terima kasih Nadine Nasar. Semoga paparan dan perkongsian menerusi #ini Sinemaku boleh kita angkat dan jadikan teladan untuk menjadi insan yang lebih hebat dan berjaya. Kita jumpa lagi minggu depan. Sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Memburu Rindu nyanyian Kaza dari filem Gila Remaja. Terus sokong #ini Sinemaku. Membara jiwaku, memburu impian, ku renang lautan gelora, biarpun tersadai di hujung dunia akan